Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Saif Abdullah bin Ahmad Baijuri, nombor pendaftaran 13 DKA 22F1104. Hari ini saya akan membuat analisa dan ulasan isu perpaduan nasional daripada plot cerita filem Iklan Merdeka 2022 Takaful Malaysia. Jadi, objektif saya membuat analisis dan ulasan ini adalah untuk mengenal pasti isu-isu perpaduan dalam filem, mengenal pasti keprihatinan sosial dalam filem, mengenal pasti cabaran kelestarian perpaduan dalam filem, mengenal pasti digitalisasi membantu perpaduan, dan memberi cadangan dan idea baharu terhadap isu perpaduan di Malaysia. Ringkasan filem, Roslan iaitu jiran yang baru sahaja berpindah ke taman perumahan baharu ditegur oleh Leman, seorang penduduk taman itu juga. Pelbagai kerenah yang diceritakan oleh Leman tentang sikap jiran-jirannya, namun masing-masing mempunyai sikap perpaduan yang utuh dalam mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Merujuk kepada objektif yang pertama, mari kita lihat klip yang akan dipaparkan. Maren, buat apa tu? Tak di ni sengit. Terima kasih, bang. Nak internet lagi laju tak? Hai, dah makan? Belum. Ish, Abang Leman ni. Inilah Asma. Amalan berkasih sayang dalam kehidupan seharian adalah kemestian. Selain bantu-membantu, bekerjasama, tumpang bersyukur, meraihkan kegembiraan dan bersimpati dengan kesedihan, memberi senyuman serta bertegur sapa sesama kenalan. Semua ini adalah amalan seharian yang semestinya perlu dihayati demi kebaikan bersama. Contoh yang kita dapat lihat ialah Kumaran membaiki papan tanda rumah Roslan yang sengit, Lee menawarkan capaian internet yang lebih laju dan Asmah memberi buah tangan untuk Roslan. Sikap tolong-menolong antara satu sama lain, tidak mengira warna kulit, adalah contoh amalan yang terpuji yang perlu diteladani pada zaman kini. Pihak sekolah perlu mendidik anak-anak pelajar dalam konteks pembelajaran supaya nilai-nilai murni mereka dapat dipupuk, tidak mengenal bangsa dan budaya. Oleh itu, didikan awal dari kecil lagi amat penting. Bab kata pepatah, meluntur buluh biarlah dari rebungnya. Merujuk kepada objektif kita yang kedua, berdasarkan klip, kita dapat lihat sikap prihatin mengikut kemahiran masing-masing. Selagi diorang ni masih ada, Assalamualaikum. Asma, abang takkan keluar dari taman ni. Makan ya, jangan tak makan. Tengok tu. Hai, Lee. Kau lambat lah. Tengok, dah bala dah ni. Masyarakat yang prihatin amatlah penting agar komuniti kekal bersatu padu hingga ke masa yang akan datang. Contoh yang dapat kita lihat dalam video ialah Kumaran membuat tongkat kaki daripada kayu untuk Leman, manakala Asmah memberikan makanan dan Lee memberi peti pertolongan cemas menggunakan drone. Sikap prihatin antara satu sama lain membawa kepada keberkatan dalam kehidupan seharian kita. Pihak ibu bapa perlu mendidik anak-anak mereka tentang sifat prihatin kepada masyarakat sekeliling supaya nilai moral mereka terdidik dan dibawa hingga akhir hayat. Merujuk kepada objektif yang ketiga pula, berdasarkan klip, kita dapat lihat masyarakat yang mempunyai masalah tersendiri. Siapa? Okey. Rumah tu, rumah Kumaran. Kelentang-kelentung. Rumah belah sana pula, rumah Asma. Bau apa pula ni? Cek. Yang ada CCTV tu, rumah ni. Skor. Aduh, abang boleh tahan pula Habis abang suka ke? Barang wujud terutama dalam aspek membentuk keharmonian, keamanan dan interaksi positif antara kaum, agama serta budaya, sekaligus memerlukan pendekatan berhemah serta penuh rasa hormat. Contoh yang terdapat dalam klip ialah Kumaran sebagai tukang membuat bunyi bising di kawasan kejiranan. Lee kerap mengganggu jiran dengan capaian internet yang dimilikinya dan Asmah memasak makanan yang mempunyai aroma yang menyelerakan Leman.
Semestinya terdapat cabaran yang akan wujud dalam mengekalkan perpaduan antara kaum di Malaysia. Cara yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan masing-masing adalah dengan bertolak ansur dengan penuh rasa hormat dan tanggungjawab antara masyarakat sekeliling. Berdasarkan klip ini, kita perlulah bertolak ansur dengan masyarakat supaya tidak mengganggu keharmonian dan ketenteraman orang lain. Seterusnya, saya akan serahkan kepada rakan saya Muhammad Izzat bin Yusri. Seterusnya, bagi objektif yang keempat ialah mengenal pasti digitalisasi membantu perpaduan. Isunya ialah keterlibatan masyarakat dalam teknologi. Komuniti digital adalah sesuatu yang baru dan sesetengah orang masih tidak begitu memahami bagaimana sesuatu berfungsi dalam komuniti. Selain daripada bersua muka secara fizikal, kita juga boleh menggunakan aplikasi seperti Google Meet dan Zoom untuk berinteraksi dengan masyarakat secara atas talian tidak mengira tempat dan masa. Contohnya, Lee menggodam televisyen Leman ketika Leman sedang menonton perlawanan bola sepak. Teknologi telah memudahkan urusan harian masyarakat dalam pelbagai aspek dan menjadi keperluan harian masing-masing. Golongan muda boleh menawarkan bantuan IT kepada golongan masyarakat lain untuk mewujudkan suasana masyarakat yang sejahtera. Sebagai masyarakat yang pintar teknologi, kita sepatutnya menggunakannya sebagai medium untuk membantu jiran tetangga yang mempunyai masalah tersebut dalam kehidupan seharian mereka. Bagi objektif yang kelima, iaitu memberi cadangan dan idea baharu terhadap isu perpaduan di Malaysia, isunya ialah penyatuan bangsa dalam satu bendera yang sama. Angka boleh tolong. Mari. Berbagai budaya, berbagai Rukun negara boleh menjadi asas kepada perpaduan di negara kita, agar bangsa-bangsa di negara kita bersatu padu. Penerapan nilai-nilai murni dalam masyarakat berbilang kaum juga akan menimbulkan rasa hormat antara satu sama lain dan seterusnya mengeratkan lagi perpaduan kaum di dalam negara. Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju menjelang 2020. 5 rukun negara yang menjadi tonggak perpaduan hendaklah diterapkan sepenuhnya kepada rakyat untuk memastikan kerajaan, masyarakat dan negara yang aman, harmoni dan sentosa. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia perlu menanamkan azam untuk mengekalkan perpaduan kaum ini sehingga ke generasi yang akan datang. Cadangan dan kesimpulan umum. Cadangan saya dalam mengekalkan perpaduan kaum di Malaysia berdasarkan video ini adalah dengan menyambut hari perayaan bersama-sama melalui rumah terbuka. Aktiviti kunjung-mengunjung semasa hari perayaan dapat mengeratkan hubungan antara jiran tetangga dan komuniti. Jelasnya, penganjuran rumah terbuka dapat memupuk perpaduan antara kaum menerusi perayaan yang disambut dari setiap kaum baik Melayu, Cina dan India. Kesimpulannya, perpaduan kaum ialah antara faktor terpenting dalam mengekalkan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan agama. Oleh itu, kita sebagai masyarakat Malaysia perlu menjadi penggerak utama dalam memupuk dan mengekalkan perpaduan antara kaum dalam usaha untuk mencapai matlamat ke arah status negara maju serta memastikan pembangunan ekonomi negara yang stabil dan konsisten.